Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada di kalangan mereka yang pernah tanya saya dan saya belum lagi memberi satu detail tentang detik-detik atau perasaan saya bila saya sebenarnya menerima agama Islam. So, detik dia memang satu fasa kehidupan saya yang saya rasa memang rahsia lah. Ya, tapi hari ini saya nak menceritakan supaya kita dapat melihat perasaan-perasaan mereka, termasuk saya lah yang melalui fasa-fasa ini sehingga saya menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. So pada ketika tu saya bekerja di satu syarikat lah. Saya masih ingat lah, ya, daripada proses kehidupan saya bekerja di satu syarikat. Dan di syarikat ini, syarikat ni memang dia IT security organisation. Saya menjadi ketua lah di situ. Dan di situ saya mencari seorang setiausaha lah. Ya, saya ingat semua dah tahu pasal ketika mana seorang setiausaha tu yang memberi saya sedikit info tentang agama. Dan bila saya jumpa tu, ya, bila saya ambil dan nak cakap masa tu orang cakap pasal hidayah semua, saya pun tak tahulah maksud hidayah. Ya, dan bahasa, dan sekarang ni saya boleh lancar bercakap dalam bahasa Malaysia. Sebelum ni memang semua English saja. Mereka yang kenal saya, first time saya buat ceramah tu, Masya Allah, nanti saya akan kongsikan jugalah, ya. Ya, memang lucu lah masa tu bila saya cakap dalam bahasa Malaysia, seolah-olah Mat Saleh lah dia orang ingat. Ya, sebab kita banyak interaksi kita semua dalam bahasa English. So pada ketika tu, ya kan, saya bila jumpa dengan setiausaha hari pertama, saya training dengan dia. Saya bagi dia training lah, ya, pasal kerja dia, nak apa kerja dia sebenarnya. Saya yang bagi training tau. So masa training tu saya masih ingat lah, sebelum dia datang kerja pun saya dah paksa dia cepat-cepat join sebab saya perlukan setiausaha. Dan wanita ni pula ialah seorang yang berhijab. Berhijab tau. First time saya dapat wanita yang saya ambil dia bekerja sebagai setiausaha yang berhijab. So bila dia join saya, ya, saya masih ingat, saya tak tahulah, ya, tak tahu kenapa saya tanya dia banyak soalan, macam geram tau, geram. Ya, sebab dalam pemikiran saya tentang agama Islam, walaupun dalam training tu ialah training pasal security saja. IT security, apa kerja yang saya buat, apa kerja dia kena buat, pengenalan tentang IT security, macam tu lah. So dalam tu saya tanya dia pasal Islam. Dalam mentality saya geram tau. Sebab saya melihat orang Islam yang pakai, sebagai contoh, masa tu saya lihat orang Islam yang pakai hijab, kopiah dan sebagainya. Mereka ni fanatik agama. Itu pendapat saya pada ketika itu. Ya, so saya bila jumpa orang yang berhijab ni, dah lah saya ambil dia bekerja, ya, dan inilah pilihan saya pada masa tu. Dan pada masa tu saya saya geram dan saya tanya dia soalan saja. Kenapa yang saya banyak soalan lah saya tanya dia pasal Islam. Saya tanya soalan pertama, dan ini berlaku lah dalam hidup saya. Ya, saya tanya dia, kenapa pakai hijab ni? Tak perlulah. Lama kau ni pakai hijab buat apa? Kalau orang tak ada tak ada perasan kat you, ya, mungkin mereka pun tak fikirlah apa benda kan. So inilah soalan saya yang saya rasa yang saya geram sangat masa tu. Sebab saya datang daripada keluarga yang amalan kita ialah kepada, walaupun saya seorang practicing agama lama, saya tak nak sebut, nanti lagi orang akan kecam saya, tapi bukan memang agama daripada amalan agama lama saya. Keluarga saya memang seorang yang kira macam staunch jugalah. Mereka daripada kalangan, walaupun mak saya pun
ya, walaupun dah sekarang ni pun dah umur 70 lebih pun, dia masih every Sunday ke ada program ke, dia akan pergi juga untuk program tersebut lah. Ya, begitu. So, dan pada masa yang kita tengah bercerita ni, saya daripada keluarga saya pun, mereka nak saya menjadi seorang yang seolah-olah seorang ketua dalam agama tu lah. Agama apa memang ada di kalangan kita yang dah tahu, dan mungkin bukan itulah saya punya kehidupan saya yang saya nak pilih lah masa tu. Sebab saya masih jahil lah, masih jahil dalam agama tu. Sebab saya masih membuat perkara-perkara yang tidak begitu disukai lah, ya. So jahil dari segi memang tidak praktis lah macam tu. Tapi memang saya pergi every Sunday kalau boleh. Saya akan pergi, atau bila-bila lah saya akan pergi. Tetapi ya, saya rasa masa tu saya sebenarnya tengah mencari sesuatu, tapi tak tahu apa. Sebab hidup masa tu kan memang kesusahan. Saya masih ingat dah masa tu saya berpindah rendah. Masa tu saya ada banyaklah, saya cuba explore macam-macam. Saya cuba nak dapat fun lah masa tu, ya, nak dapatkan satu keseronokan dunia, supaya masalah ni akan keluar daripada itu. So detik-detik masa tu kan very important, sebab ia memberi saya satu impact. Dan kita, kalau kita lihat pun kehidupan kita pun yang belum Islam, ya, saya nak cerita ni pasal yang saya cerita sebelum detik-detik saya menerima agama Islam. So proses tu mengambil lebih kurang 6 bulan hingga 8 bulan lah sebelum saya terima agama Islam. Saya rasa 6 bulan lah, ya. Dan pada hari pertama saya berjumpa dengan setiausaha ni, dia dah masuk kerja, saya tanya dia soalan lah. Ya, sebab seperti saya cakap, dalam minda saya, orang Islam ni dia ada satu misconception saya sendirilah. Ya, seperti mereka ni pergi solat, ada azan semua, tapi mereka ni masih tak menunjukkan pada saya mereka ni seolah-olah mereka ni mengikut cara yang betul lah, macam tu lah. So saya judgemental masa tu, sangat judgemental. Ya, saya tengok orang Islam punya perangai, ada yang saya nak cakap ni secara santai je lah pada tuan-tuan dan puan-puan, kepada sahabat-sahabat saya. Ya, saya lihat bila datang puasa pun ada yang tak puasa. Ya, ada lepas tu saya lihat hari-hari pun azan. Dan saya lihat bukan semua orang yang pergi ke surau dan masjid. Dan ada pula yang marah-marah, yang buat ni buat tu, macam-macam dalam pemikiran saya. Ini mungkin satu yang an accumulation. Dan ini akan berlaku, ya, sebab ini accumulation of perasan kita yang kita ada selama ni, ya. So itulah yang membawa saya, sehingga saya bila tanya soalan tu memang saya agresif masa tu. You cakap orang Islam macam ni, kenapa orang Islam yang you cakap tu tak betul sama yang saya lihat? Sebegitulah. Ya, mungkin saya pun lah rasa geram tau. You cakap Islam tu betul kan? Islam tu betul. Ya, orangnya bagus, Islam tu indah, Islam tu tenang, Islam tu is the way of life. Tapi saya tak lihat. Ya, saya ada jiran-jiran saya ada kawan-kawan saya. Saya lihat, memang saya tak lihat Islam tu. Saya tak lihat mereka ni sebagai seorang Islam. Ya, seperti saya lihat mereka ni memang masih dalam kehidupan mereka. Mungkin my mind is corrupted lah masa tu. Sebab hati saya masih masih dalam fasa-fasa mencari, dalam fasa-fasa kekecewaan, dalam fasa-fasa kehilangan, dalam fasa-fasa yang saya tak ada apa-apa masa tu.
Ya, mungkin adalah kerja, adalah kereta, adalah rumah dan sebagainya. So saya dalam proses masa tu dalam kehilangan segalanya. Ya, so bila saya tanya soalan tu, saya dapati hari pertama saya tanya, saya pun tak tahu kenapa saya tanya. Ya, dan dia menjadi tanda soal lah. Ya, saya balik dan saya tak pernah masa tu saya berhenti semua atau saya nak memeluk agama Islam. Ya, tak pernah ada perasaan macam tu. Ya, dan every day daripada itu, ya, every day saya ada satu soalan saja. Ada soalan dan ada soalan. Ya, saya memang tak tahulah itu ialah hidayah. Tak tahu, memang tak tahu itulah hidayah. Ya, dan perasan tu, ya, beberapa bulan selepas tu, saya dapati saya dalam mendekatkan diri untuk mengenal agama. Mengenal agama. Mengenal agama ni bukan mudah, ya, sebab kita ni bukan, sebab dalam pemikiran saya pun agama Islam ialah untuk orang Melayu. Agama Islam ni untuk orang Melayu, bukan untuk orang-orang seperti saya, iaitu Serani. Bukan untuk orang-orang seperti mungkin agama mungkin tak pernah tengok, tak ada exposure. Senang cerita, tak ada exposure, sebab kita melihat apa yang kita memberitahu atau pemikiran kita ialah apa yang kita lihat. We do not explore. Saya pun tak tahu ada pula orang Cina yang beragama Islam, ada pula orang India yang beragama Islam. Ya, dan ini yang persepsi saya masa tu. Ya, dan dalam perjalanan beberapa bulan itulah, ya, saya cuba, tapi saya tak pernah berhenti daripada kejahilan saya dalam hidup saya, iaitu masih tabiat dia masih berubah, tetapi it slowly it's changing me. Slowly it's changing me inside. Ya, sebab kita ni orang yang ego kuat tau. Ya, ego dia kuat tau. Betul. Ego dia memang kuat. Kita akan buat apa saja, saya akan buat apa saja untuk nak menjadi orang yang gah, orang yang kuat, apa saja pada masa tu. Ya, dan duit tak payah nak cerita lah. Ya, duit tu tak payah nak cerita. Duit, kuasa, macam-macam kita lakukan. Dan sehingga detik-detik saya nak menerima agama Islam, iaitu sebulan lebih sebelum saya menerima, saya masih ingat pada perayaan Disember, pada bulan Disember, saya dah kurang bergaul dengan mereka-mereka yang saya rasa saya akan menjadi jahil lagi lah. Maksudnya saya akan pergi minum lah, pergi inilah itulah, saya dah kurang. Walaupun saya minum masa tu, atau walaupun saya masih beramal dengan benda-benda yang tak betul, yang haram masa tu, kan. So saya masih masih beramal dan buatlah benda-benda tu, tapi tak bergaul dah. Ya, sebab saya tahu yang kalau saya gaul ni, mungkin saya tak diterima kot memeluk agama Islam, macam tu lah agak-agak. Dan dalam proses itu kan, dalam proses tu dah sampai ke 31 hari bulan Disember tu, semua orang celebrate kan. 31 ni ambang merdeka. Ya, untuk saya ambang merdeka is happy lah kan, sebab masuk tahun baru. Ya, malam tu tiap tahun akan mesti parti sajalah. Bukan party tau, party. Ya, so dalam proses tu 31 Disember, masa tu saya teragak-agak nak pegang benda yang nak minum tau, iaitu wine lah masa tu. Saya nak cerita ni bukan nak aib ke apa, tak adalah, cuma untuk menjadi satu
reflection lah, supaya kita boleh tahu apa perasaan seseorang tu yang mereka nak masuk bermeluk agama Islam. Dan inilah saya akan ceritakan everyday, cuba saya buat sesuatu untuk kita dapat melihatlah kehidupan kita masing-masing, ya, insyaAllah. So 31 Disember ni saya itu pun saya tak nak pergi. Saya tak nak pergi. Saya punya seorang lah wanita ni, seorang wanita, dia ialah macam kawan. Dia ajak saya pergi rumah keluarga dia, kita pergi minum lah. Masa tu saya sekadar untuk nak celebrate, saya cuma minum sikit je lah, ya. 31st December itu adalah last saya minum arak. 31st December 2012, last kali. Dan dalam proses itu, selepas tu memang saya nak bagi tahu, saya, walaupun saya menerima agama Islam, dalam proses masa tu nak menerima agama Islam, macam-macam dalam pemikiran saya. Ya, pemikiran saya, kalau saya terima Islam ni, apa akan jadi hidup saya? Adakah hidup saya ni akan jadi dikecam oleh orang? Bisnes saya tak ada. Ya, dah lah saya tengah kerja sekarang, saya dah hilang semua. Ya, cuba bayangkan, saya dah hilang semua. Saya punya dalam proses untuk bankruptcy tahu masa tu. Ya, dalam proses untuk bankruptcy masa tu. Ya, saya masih ingat. Dalam proses untuk bankruptcy ni, saya berfikiran tu, ya, saya nak masuk memeluk agama Islam. Nak terima Islam ni. Memang Islam tu kebenaran. Kebenaran tu bermaksud, ya, kita tahu yang masa tu hidayah tu bukan satu perkataan hidayah tu pun sesuatu yang strange lah, yang sesuatu yang saya tak pernah dengar lah. Mungkin nama hidayah tu pernah dengar lah, tetapi makna hidayah tu tak tahu langsung, tak tahu makna hidayah tu. So saya dalam masa fasa itu, saya rasa, ya, fasa untuk menerima agama Islam akan macam-macam pemikiran ni, sehingga saya memikirkan pada keluarga saya juga. Ya, sebab keluarga saya ni memang saya tahu mereka akan terima, takkan terima, tak tahu. Ya, tak tahu. Sebab inilah kita daripada keluarga yang berasaskan, keluarga saya tak kisahlah daripada ayah saya ke, daripada mak saya ke, semua ni, mereka ni kuat agama. Orang kuat agama. Ya, dan aunty saya, uncle saya, semua ni kuat agama. Mereka di kalangan ni adalah yang padri-padri dan sebagainya, ada. Dan saya pun, kalau saya sedikit lagi saya pergi, saya mungkin akan jadilah one of them, macam tu. Ya, tapi saya mungkin go against it lah. Ya, sebab saya nak kehidupan saya. Kan kadang-kadang kita dah dalam proses kita berjaya ni, kita nak sendirilah kan, ya. Dan mak saya tahu, sebab saya tak pernah dalam kehidupan saya ni, saya tak pernah meminta-minta pada mak saya. Tak pernah. Saya masih ingat, saya side drag sedikit supaya kita tahu sikit tentang ni. Tak kenal maka tak cinta, orang cakap kan, betul tak? So bila saya 17 tahun, saya belajar di Bangsa. Ya, saya belajar di Bangsa, Bukit Bandaraya. Sekolah Bukit Bandaraya, Sekolah Menengah Bukit Bandaraya Bangsa. So saya lepas SPM, hari ni SPM habis tau. Masa tu saya 17 lebih lah. Hari ni SPM habis. Besoknya saya terus cari surat khabar nak bekerja tau. Ya, walaupun tak perlu bekerja, tapi saya rasa tanggungjawab mak saya dengan ayah saya dah habis kot. Ya, sekarang ni saya pula yang kena bekerja. Macam tu lah perasaan saya. Membuat-buat saya nak kerja ni, geram lah.
Ya, sebab geram kenapa tak tahulah, tapi rasa macam alah, saya pun nak kerja ni, nak merasa duit, nak merasa ada kereta sendiri, nak merasa semua, ya, nak merasa semua benda kekayaan dunia lah. So pada umur 17 ni saya keluar daripada rumah saya. Lepas SPM je saya cakap dengan ibu bapa saya, cukuplah tanggungjawab semua. Saya nak keluar, saya nak bekerja. Tak tahu mana arah saya dapat satu surat khabar, dan dulu punya advertisement memang best tau. Dulu punya advertisement kelas sekarang tak ada lah. Macam tu kena lah kan sekarang ni. Dia akan tulis kat sana, terus siapa-siapa pun apply, tak kisah ada pengalaman ke tak pengalaman ke. Ya, terus boleh dapat manager dalam 2 bulan, dalam sebulan dapat manager, boleh travel Acapulco, boleh travel Japan, duit dekat beribu-ribu gaji. Dia buat macam tu lah, so you akan dapat minat. Kita baru 17 tahun ni, ya, memang nak merasa kekayaan di dunia, kekayaan dunia mah. So saya pun apply, call apply kan, dia terus dah suruh datang. Tak apa, you terus datang interview lah. Lepas tu saya pergi interview, first interview tau, pakai siap cari tie lang tie apa benda entah pakai, pergi interview terus dapat kerja tau. Dalam umur 17 tahun, 17 lebih lah masa tu, dalam 18 lepas SPM. Dan terus besok ni saya dah, malam tu saya dah dalam alam pemikiran saya, dalam alam fantasi lah. Kira macam memang tengah berhayal lah. Wah, saya dah ada kereta, dah ada rumah, dah ada BMW, dah ada kereta mewah, ada rumah, travel lah. Macam tu lah dalam mind saya kan. So pergi. So saya cakap dengan ibu bapa saya, okay lah, it's over, your responsibility. Dan sekarang saya keluar dari rumah at the age of 17 plus lah, lepas SPM. Saya keluar daripada rumah, saya start bekerja ni bukan senang tau. Bukan senang. Ini side track sikit lah daripada detik-detik kehidupan saya menerima agama Islam. So dalam proses itu, saya keluar dan bekerja lah. So apa yang saya nak bagi tahu ni, kenapa saya bagi tahu cerita ni, ialah sebab saya ni yang so independent lah, sangat independent dalam hidup saya. Ya, daripada saat saya keluar daripada rumah, saya tak pernah meminta satu sen dari keluarga saya. Ya, tak pernah meminta apa-apa daripada keluarga saya, tapi saya yang mula memberi kepada mereka. Macam itulah passion saya lah, saya sendirilah. Sebab saya rasa tanggungjawab keluarga tu dah habis dah. Ya, keluarga dah habis. Tapi ayah saya dengan mak saya memang tak puas hati lah. Dia cakap, macam mana budak ni hidup kat mana, sewa bilik kat mana, duduk kat mana, bekerja. Dia tak tahu kesusahan kita. Masa tu saya ni seperti nerd lah. Nerd lah maksudnya, nerd bukan nerd lah. Maksudnya saya ni ulat buku, macam tu lah. Nak betul-betul nak perbaiki hidup saya, macam tu lah. Tapi bila dapat kerja ni seronok, sebab dapat tengok duit. Saya punya pengalaman first time beli handphone, Technophone dia nama, panjang Technophone tu. First time beli, itu pun second hand dekat 3,000, dekat 4,000 lebih saya beli Technophone. Saya beli dekat Ceras. Technophone tu ialah 4,000 lebih second hand. Okay, masa tu at the age of dalam berapa bulan dia, dekat 18 tahun saya dah beli dah satu phone. 011 011 ya, 011 kan masa tu 011. Okay, masa tu lah. So achievement lah. So balik pada cerita tadi, detik-detik tu, ialah saya ni seorang yang memang ego kuat, dan saya nak buat sesuatu. So keluarga saya ni, dia tak akan membantah, saya tahulah, tapi memang akan rasa tidak kepuashatian. Kenapa? Sebab tak ada dalam keluarga, history keluarga saya, dalam sejarah keluarga saya, yang mereka ni memeluk agama Islam.
So sebab tu saya rasa mesti ada yang takkan puas hati dari keluarga saya. Dan pada masa tu saya fikirkan pasal keluarga saya je. Mengambil masa lebih kurang dekat 2 minggu lah. Saya pun pergi rumah mak saya very frequent. Ya, saya dapatkan satu rumah untuk keluarga saya. Masa tu saya pun dah kahwin dah sebelum ni. Ya, itu cerita lain lah. Saya dah divorce, tapi ada 3 anak. Anak saya pun dah besar lah. Belum dapat cucu lagi ya, belum. Jangan panggil saya atuk. So saya pun fikir pasal keluarga saya, apa pendapat mereka kan. Ini akan berlaku ya. Dan masa saya pergi rumah mak saya sebelum saya nak memeluk agama Islam, saya bawa lah setiausaha saya sebab kita travel banyak masa tu, appointment banyak dekat kerajaan. Sebab saya approach kerajaan lah masa tu, KKM lah, MOHE lah, MOH lah, apa dan sebagainya, Ministry of Science and Technology lah, mampu lah, macam-macam lah ya. So selalu keluar saja appointment. Dan nak jumpa mak saya pun saya bawa setiausaha saya. Bawa sampai 3 kali bawa dah 4. Sampai mak saya pun tahulah kita ni jenis macam mana kan. So mak saya terus cakap dengan saya lah, bukan jenis teruk maksudnya dia tahu saya ni kalau saya nak sesuatu tu saya akan dapat, macam tu. Dalam agama lah, bab agama. Dan dia terus cakap dengan saya, mak saya cakap masa tu, dia cakap dengan saya, dia macam boleh sense lah, ibu ni kan ada satu perasaan yang naluri dia boleh rasa tau, yang kita ni sebenarnya dalam proses nak nak memeluk agama Islam atau nak berkahwin dengan orang Islam, macam tu lah ya, dengan kahwin dengan orang Melayu lah masa tu. So dia terus cakap, kau ni nak masuk Melayu ke? Kenapa ni kau bawa, kau pusing sini pusing sana dengan dia, kenapa ni? Dia boleh rasa tau. Masa tu lah. So itulah pengalaman saya. Dan detik-detik dia saya masih ingat ya, pada 29 hari bulan Januari 2013 lah, saya menerima agama Islam. Dan hari itu, kalau tak salah saya, Jumaat kot. Kalau tak salah saya lah, rasa Jumaat ke, ya rasanya lah, saya pun tak pasti, saya ingat Jumaat. Pada hari itu mak saya call saya. Mak saya call tau. Tengok naluri seorang ibu tau, dia tahu yang kita akan, dia tanya saya terus, you kat mana ni? Macam tu tau, garang dia call saya, you kat mana ni? Cakap, kenapa mak? Tak ada, saya cuma nak tahu you kat mana. Saya kat luar ni, ada kerja sikit. Okey, jaga sikit jaga diri tau. Jangan buat keputusan yang salah. Macam tu tau, sampai macam tu. Allahu Akbar. Tetapi detik-detik yang saya menerima agama Islam, saya tak ada, it's between yes and no, tetapi it's a yes. Macam tu. Dia perasan dia. Sebab bila kita tengah mencari, bila kita tak tenang, bila kita tak ada apa-apa dalam dunia ini, dan saat itu sangat bermakna. Dan makna dia cuma kita saja yang tahu. Makna dia kita saja yang akan tahu saat-saat itu yang membawa kita ke tahap untuk menerima agama Islam. Pada masa tu saya dah ready dah. Cuba bayangkan 6 bulan tau. Allah sediakan saya proses betul-betul tau. Ya, dalam 6 bulan ni untuk saya menerima agama Islam. Dan dalam 6 bulan ni, Allah Akbar, Masya Allah, ya, macam-macam ujian. Memang ya, macam-macam ujian ya, sehingga saya masihlah terumbang-ambing ya dalam kejahilan kehidupan saya di dunia ini. Terumbang-ambing ya, tak ada yang sampai nak lepaskan segalanya pun ada.
Saya dalam proses tu macam-macam berlaku. So dalam proses itu, ya, macam-macam berlaku. Dan pada masa itulah, ya, saya memberanikan diri saya. Saya cakap, okay, so what? I become a Muslim. It's my decision. Keputusan saya. Tak ada orang, satu orang pun yang paksa saya. Ada orang yang tanya saya, betul ke you nak memeluk agama Islam? Ya, ada ramai, bukan ramai lah, di kalangan-kalangan sahabat saya. Bila saya memberitahulah, I think saya nak menjadi seorang Islam ni, ada di kalangan mereka yang mempersoalkan saya, betul ke you nak jadi orang Islam? Oh, Masya Allah. Are you sure? Are you sure you want to be a Muslim? So inilah, ya. Dan last, Alhamdulillah, saya pergi ke Jawi pula Jawi. Saya pergi ke Perkim dulu sebenarnya. Perkim dekat Jalan Ipoh kan. Saya pergi ke Perkim tu, saya bawa lah some of my friends, seperti siapa, saya pun lupa. Allahuakbar, saya pun lupa. Adalah beberapa sahabat saya yang ikut saya, and untuk mendaftarkan saya sebagai seorang Islam. Sebab diberitahu kita kena ada 2 orang saksi, dan 2 orang sesaksi ni kena lelaki yang beragama Islam yang kena ikut dengan saya sekali lah. So kita pun pergi ke Perkim. Masa pergi kat Perkim masa tu, 29 Januari 2013, pergi ke Perkim cakap masa tu diorang tengah renovate tempat tu, so tak buatlah syahadah, tak register. So okay, tak apa. So then kita decide macam mana ni, kita pun ada kerja sebenarnya kan. So pagi kita pergi dan dia cakap tak boleh, dan tak apa. Saya pun ambil cuti ke masa tu, saya pun lupa lah. Saya pun pergi, ada meeting lah kot masa tu. So then saya pun pergi, dan adalah sahabat-sahabat saya cakap, okay, why not kita pergi Jawi. Kita pergi Jawi pula. Kita pergi sana, diorang tengah solat Jumaat. Kalau tak salah saya, solat Jumaat lah. Saya kena check balik, saya lupa lah, betul-betul lupa. So pergi kat sana, sambil kita tengah having lunch kat sana, dan tunggu masa dia lah 2:30 ke macam tu lah. So pergi sana, so ada dipanggil, lepas tu pergi tanyalah kat sana. So semua sahabat saya yang bantulah. So diorang pergi sana, lepas tu beritahu yang niat saya nak menerima agama Islam, memeluk agama Islam. So then diberitahu, okay, kena mengucap 2 kalimah syahadah. So jumpa dengan seorang ustaz. So ustaz pun explain lah kepada saya, okay, betul ke you nak terima Islam, kenapa? Okay lah, saya bagi tahu lah. Saya mungkin rasa hidup ni, tak tahulah, saya nak terima Islam sebab saya tahu banyak kebenaran yang agama Islam ialah agama yang benar. Itu jawapan saya rasanya masa itulah. Sebab dalam 6 bulan ni banyak saya tahu, banyak misconception atau salah tanggapan sebagai seorang yang bukan Islam yang saya dapat selama tahun-tahun saya berada di dunia ini. So bila saya belajar, bila saya research, seperti saya cakap, orang yang tak melalui fasa ini, dia takkan tahu. Sebab dia pun tak research, dia pun tak faham, dia pun tak ada reason to research pasal agama. Kecuali bila dia dah dalam proses itu, baru dia pergi cari. So dia pergi Google, dia pergi tanya orang, dia pergi baca buku dan sebagainya. So satu insiden yang saya masih ingat masa tu ialah 9/11. So 9/11 memberi lagi lah kebencian kepada Islam bagi saya lah. Sebab saya berfikiran, dan saya masih ingat masa tu saya berada di rumah, cuti ke apa saya pun lupa lah. Saya berada kat rumah 9/11 masa tu. Saya melihat kapal terbang yang kedua. Dia live kan, live. Kapal terbang yang kedua yang
crash dekat apa tu, ke tower tu kan, yang second tu. So, dan masa tu pun diorang dah berhuru-hara tentang orang Islam kan, orang-orang Islam yang buat dan sebagainya. So, kebencian dia mendalam tentang agama Islam, tentang orang Islam lah, orang Islam. Ya, kita tak tahulah orang Islam ni Melayu ke. Memanglah dalam di Malaysia ni Melayu kan. Kita tak pernah research pun. Siapa yang buat bom ni? Kita ingat orang Islam yang buat ni ialah orang Melayu. Sebab kita berada di persekitaran orang Melayu. So kebencian dia banyak tau, kebencian dia lepas tu. Saya ingat sebulan macam tu saya rasa geram sangat dengan orang Melayu. Betul saya cakap kan. Masa tu. Tapi itulah, ya. So itu yang saya cakap pasal kebenaran, ya, kebenaran mengenal agama. So dalam proses tu saya alhamdulillah, ya, saya menerima agama Islam, dan saya mengucap 2 kalimah syahadah. Dan detik-detik tu ialah detik-detik bila saya mengucap 2 kalimah syahadah, saya boleh terasa satu beban yang saya menanggung selama ini just keluar macam tu. Masa tu bila saya mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya, saya naik saksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Detik tu, lepas saya mengucap tu, saya rasa satu beban yang saya ada selama bertahun-tahun just, ya, saya rasa lagi ringan badan saya. Saya rasa lagi ringan dalam hati saya. Ringan. I don't know what is happening. Ya, selepas saya mengucap. So masa tu saya memilih lah nama pun nama. So bila saya pilih nama tu, ya, nama saya Roger James Arnold. Sebab saya daripada keturunan Serani, ya. So bila saya nak memilih nama, ustaz tu cakap tak perlulah tukar nama pun dah elok dah. Tapi it's good to have a Muslim name. And diberikan, dan dia recommend lah, dan juga yang bersama saya masa tu setiausaha saya, dia pun recommend, beritahu tak apalah letak Muhammad ialah nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saya pun cakap okey lah, boleh lah letak Nabi, letak Nabi tu lah. Astaghfirullah, masya-Allah. Ya, letak nama Muhammad. So nama saya jadi Muhammad Roger James Arnold. Ya, so daripada itu, dan banyaklah perkara yang berlaku pada masa itu. Ya, saya diberitahu yang kehidupan saya ini akan berubah. Ya, dan ustaz tu first time saya doa. Ya, doa tu, bila doa tu masya-Allah rasa sesuatu lah. Tapi kita kan baru, you cannot expect everything from a one day Muslim. Mungkin dia dah tahu kebenaran, ya, dia dah tahu yang dia nak memeluk agama Islam, dan kita tak boleh expect dia terus. Macam saya pun terus, saya tak ada berfikiran aku kena pergi solat. Ya, masa tu tak pernah fikir aku kena. Dan memang diberitahu wajib untuk kita bersolat 5 waktu, ya. Tapi terus tak pernah fikir. Tak pernah fikir macam tu. Sebab it's a process in our life. Ya, insya-Allah saya akan kongsikan lebih lagi tentang detik-detik kehidupan saya selepas memeluk agama Islam. Mungkin everyday saya akan kongsikan. Jangan lupa untuk share, follow saya, untuk mendapat lebih informasi lah, dia menjadi satu iktibar untuk kita memahami lebih dekat dengan saudara baru kita,
Ya, bagaimana untuk mendidik mereka, bagaimana untuk memberi ilmu, bagaimana untuk santuni mereka. Sangat penting. InsyaAllah, Allahu alam. Terima kasih kepada semua yang mengikuti saya. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.